A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan minillah wa tahiyatul Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam Ali Tajam Kuasa, saudara sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pertama-tamanya kita bersyukur banyak kepada Allah SWT. Allah izin kita semua pada malam ini Allah jemput, Allah pilih sama-sama hadir ke surau ini, dapat kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah, dapat sama-sama kita berzikir. Dan saya secara pribadi pun alhamdulillah syukur, saya ingat saya 10 tahun pun tak ceramah tepat, alhamdulillah. Hampir-hampir pun tak datang malam ni. Tuan-tuan jemput saya ni awal sikit. Sepatut saya ceramah malam ni di kuis. Tajuk yang Imam baca tadi, patut malam ni kupas cerita kuda di kuis. Imam baca wala adiyah, tidak faham, teringat cerita kuda. Tapi malam ni tak cerita kuda lah. Jadi tuan-tuan syukur banyak kepada Allah SWT. Dan pada malam ni masa yang terbatas, tuan-tuan saya ada 1 jam saja. Dalam buku terbaru saya ada 13 kisah Quran. Kisah Quran yang kaum yang Allah pilih, Allah sebut, Allah hancurkan. Satu kaum ni saya boleh cerita 2 jam. Satu kaum ni saya boleh cerita slow, main perasaan 2 jam. Kalau kena yang kaum famous ni lebih 2 jam pun tak apa. Qarun, Fir'aun, tentera Nabi Nuh. Nak cerita Nabi Nuh, cerita ombak dia pun saya boleh cerita 1 jam. Cerita ombaknya saja, cerita taufan saja. Jadi Ustaz tak ada masa yang panjang, 1 jam saja, tak apa. Mudah-mudahan tak lama, tak panjang, tapi ada manfaat. Jadi sahabat sekalian, kenapa Allah suka sangat cerita? Sebab cerita ni satu alat, satu cara, satu platform paling mudah, paling senang, paling tepat nak sampai message. Nak bangkitkan semangat orang 1 juta ni payah. Tak tahu nak pergi apa, nak himpun kat padang pun 1 juta tak senang. Betul? Nak buat pertandingan bola, nak semangat orang Melayu nak angkat, tak jadi. Allah bagi 2 jam aja. Create satu filem namanya filem Mat Kilau. Bangkit semua orang Melayu. Masuk semangat dengan kata-kata pelakon dia. 1 jam aja. Itu belum kita tengok buat siri 2 pula, filem Tok Janggut, filem Tok Kenali, belum Abdul Ahmad Limbong, belum Rentap, kan, belum Dol Said di Naning, kan. Agaknya lepas ni jadi apa orang Melayu, Saya tak cerita filem tu, nak cerita itu, Tapi kalau kita asak, kalau saya sebagai seorang ketua, saya nak sampaikan mesej pada staf-staf saya. Saya seorang guru, saya nak berletir dengan anak murid saya 1000 orang. Tu Isyam kemudian 1000 orang kat Dewan. Tuan-tuan pun cakap nak sampai satu mesej je, supaya belajar rajin, supaya jadi adik-beradik yang sejati. Saya cerita mendata, naratif, tak masuk. Nak ingat pun payah. Tapi kalau saya bawa satu cerita saja. Tuan-tuan pernah tengok tak satu filem adik-beradik yang terpisah, Korea Utara, Korea Selatan, bila terpisah ni, jadi bila perang ni dia jumpa balik adik dia ke abang dia. Lama saya tengok cerita tu, kemudian abang ke adik matilah. Lama cerita tu, saya tengok lama. Bila mati dia tengok adik dia pun dah lupa dia sebab terpisah. Dan lain endoktrin dah. Yang ni satu mazhab Korea Utara, yang ni satu mazhab Korea Selatan. Tapi jumpa dalam perang, mati. Ingat tak, diusung adik dia. Usung sampai orang kata tinggal lah. Dia bawa juga. Orang tanya, kenapa kau nak bawa mayat tu? Satu jawapannya, sebab dia adik aku. Faham tak? Jadi mesej 2 jam tu, Allah, satu kisah tentang adik-beradik yang sejati. Sampai mayat pun usung. Tapi kalau kita cerita, jomlah kita buat baik, kita sayang adik kita, cuma ayat biasa, ayat pesanan saja, tak masuk. Jadi Allah ini banyak nak sampaikan mesej kat kita, tentang adik-beradik. Ada kisah Nabi Yusuf, bacalah kisah Nabi Yusuf. Tak heran adik-beradik bergaduh, tak heran. Nabi Yusuf dah bergaduh 12 orang dah.
1000 tahun yang lalu cerita bergaduh adik-beradik. Bukan hari ni cerita orang gaduh tanah, adik mak ayah mati kan. Kisah Nabi Yusuf 1000 tahun yang lalu. Kisah adik-beradik berbunuh-bunuhan. Lama dah Qabil Habil. Ya, jenayah tua, jenayah lama. Dah berlaku dah. Orang baik, orang jahat. Allah jadikan iblis, Allah jadikan Adam, Allah jadikan iblis. Allah jadikan Musa, Allah jadikan Fir'aun. Betul tak? Allah jadikan Ibrahim, Allah jadikan Namrud. Allah jadikan Rasulullah Muhammad, Allah jadikan Abu Jahal. Setiap zaman ada watak Ibrahim, Musa, Muhammad. Betul tak? Dan ada juga seteru dia. Ada juga watak Iblis, Namrud, Fir'aun, Abu Jahal. Dengan nama-nama yang berubah-ubah, berbeza-beza. Setiap zaman dan tempat, nama saja berbeza, tempat berbeza, tapi karakter sama. Engkau baik, engkau jahat. Orang baik dan orang jahat. Betul tak? Sama aja. Tuan-tuan ikut kiraan Ustaz ya. Tak pandai sangatlah Ustaz, kumpul ni ada 13 kaum yang Allah binasa ya. Banyak cerita Quran dalam Quran ni. Ada kisah para Nabi saja. Ada kisah bukan Nabi ya? Ya'jud Ma'jud, Zulkarnain, Talut ya? Banyak lagi cerita. Saya tidur dengan kisah cerita ya? Baca ada lagi ya? Ada yang kisah-kisah zaman Nabi, kisah perang Badar ya? Jadi pakar ulum Al-Quran Al-Syekh Manak Qattan dalam kitab dia Mustalah Ulum Quran, dia sebut cerita-cerita Quran ni terbagi 3 ya? Terbagi yang pertama kisah Nabi-Nabi, Nabi Adam sampailah Nabi Isa AS dan kaum-kaumnya. Yang kedua kisah selain Nabi, tadi Ustaz sebut kan, Ya'jud Ma'jud, Zulkarnain, Talut. Dan yang ketiga kisah Nabi kita Muhammad, zaman dia, dia kahwin dengan sekian, dia kahwin dengan sekian, kisah ni ya? Jadi antara kisah yang Allah rakamkan dalam kisah Quran ini ialah kisah tentang kaum-kaum yang Allah cerita ya? Saya cerita dalam ya? Ada 13. Tak boleh nak buka lah ya? Tuan-tuan nanti buka, saya ambil gambaran umum saja ya? Bermula daripada Nabi Nuh AS sampailah Qarun. Ada yang sebagainya total loss. Total loss boleh terjemah, habislah ranak. Nak cari pun tak tahu kat mana kaum Ad ni, tak ada. Nak tengok kat mana kaum Nabi Nuh pun tak ada kesan. Ia ke bahtera tu bahtera Nuh pun kita tak pasti kan. Ada yang Allah tinggalkan kesan dia, kita boleh ziarah. Contoh apa? Tu laut mati kaum Sodom tu ya? Kaum Nabi Lut. Lagi apa? Tu piramid tu Qarun, Fir'aun, Tasik Qarun ya? Tak jauh daripada Giza. Piramid Giza ni ada namanya Lake Qarun ya? Tasik Qarun. Boleh pergi kalau berminat. Kadang saya tanya, yang pergi kat Laut Hitam sana, pergi Laut Atlantik, hampir selam cari kapal-kapal yang karam dengan tujuan nak cari harta karun dia kat dalam tu. Besar Laut Hitam tu kan, besar Laut Atlantik tu kan, besar Laut Pasifik tu. Kalau ada pun kapal Titanic ke apa, yang kapal yang pernah karam, kamu nak terjun dalam dengan luasnya ya, dengan dalamnya, entah kat mana kapal tu kan susah kan. Kenapa kau tak pergi Tasik Qarun tu saja? Dah tahu terbukti dah Qarun tenggelam dengan harta-harta kat situ kan, kau selam lah. Betul tak? Kau masuk je lah. Dah tahu itu tempatnya, orang paling kaya, jutawan paling kaya kat situ, tapi tak pernah pula orang selam ya? Itu sebab tu bila kita sebut Allah bagi cerita ni ada 3 sebab. Pertama supaya la'allahum yatafakkaru, fikirlah ya? Kenapa ya? Kenapa gitu? Kenapa ya? Yang kedua, ibratun liulil absar, supaya ambil iktibar, jangan buat benda ni ya? Yang ketiga, supaya ma tuthabbitu bihi fuadak, untuk kita jadikan motivasi ya? Kau kaya, kau hebat, kau jutawan, kau intelektual, kau tinggi, kau PhD, kau macam, kau semua, kau CEO, kau masalah dalam agama, masalah ya? Nanti kita ambil tengok.
Di dalam buku Ustaz ni, ya sahabat-sahabat sekalian, dalam buku 13 kaum ni, Ustaz cerita pertamanya, Ustaz bagi, saya akan cerita nikmat dulu yang dia dapat. Apalah buka Korun ke apa, mesti bab pertama perbincangan nikmat yang dapat. Hebat tuan-tuan, Allah bagi, Allah ni baik, Allah baik. Tuan-tuan, puluh, ratus ribu masjid saya masuk. Saya masuk surau ni saya rasa. Tuan-tuan tak payah tanya lah, tak payah cerita. Saya masuk tandas, saya tahu. Saya boleh tahu keadaan tempat ini. Saya boleh agak. Contoh saya masuk surau ni, saya agak. Orang tempat ni mesti intelek. Tengok tandas ni, tandas paling besar saya pernah jumpa kat surau ni. Tandas berapa kaki tu? 3 kaki. 6 kaki dah 12 lebih besar daripada tandas rumah saya tu. Betul tak? Boleh berbaring, boleh mandi jenazah dalam tandas tu, tuan-tuan. Betul tak? Selesa nak itu selesa. Allah. Tandas macam ni kecil je, kalau nak tutup baik, letak baldi pun tak boleh tutup. Kan? Tandas surau Bandar Puteri, ya Allah. Banyaknya kau punya duit. Orang panggil tandas. Orang pakai tanda ni, pakai tile 1 kaki. Tonton pakai 2 kaki tu. Itu tandas kira air punya tile tu. Saya tadi, Allah hebat. Mata melilau tengok, hebat orang ni. Allah hebat. Allah duduk Taman Bandar Puteri. Tengok luar. Saya pasang tile. Nasib baik saya tak ambil duit seling, saya belayar. Tengok siapa yang pasang tile lurusnya dengan kepala paip. Saya masuk rasa tuan-tuan. Ni tuan-tuan ni, saya tengok ni pun mesti ada tok guru kat depan ni. Kalau tak ada tok guru, tuan-tuan tak buat tangga ke depan ni. Saya tak tahu siapa tok guru, tuan-tuan tanya. Hanya ada orang intelek saja tahu. Semua orang boleh buat mimbar. Tapi kalau dia mengaji sejarah, dia tahu tangga tu belah mana. Buat mimbar jangan tanya tukang kayu. Buat mimbar tanya tok guru. Macam mana tangga Nabi, tangga mimbar Nabi? Belah tepi, belah belakang, belah depan. Inilah macam tuan-tuan ni. Mimbar Nabi, tangga mesti belah depan. Artinya apa? Saya baca, saya tengok tadi. Allah. Jadi tuan-tuan ni gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan nikmat, tengok nak cerita nikmat. Apa nikmat kaum Ad? Tuan-tuan baca bab kaum Ad. Yang soleh tak ada orang. Membaca buku ni, Allah bila cerita kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh, Allah tak cerita nikmat apa kaum Nuh dapat. Tapi kaum soleh, kalau abang boleh buka lah, kita ambil yang rumusan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Abang tengok surat 245 abang belakang sekali. Ni rumusan. Ada satu masjid ajak saya buat bedah buku, bagi 2 jam. Allah, 2 jam nak dah buku habis. Ustaz sempat tak habis. Saya baca tak payah syarah pun tak habis 2 jam. Buku 200 lebih besar. Jadi kita ambil 245, 255. Ni rumusan bagi orang yang tak ada masa lah. Ni 10 surat ni, dia rumusan ni, ringkasan ni, nota nak reksa. Ni 2 jam boleh. Jadi saya senaraikan je. Abang tengok tak rumusan 245, nampak kan? Rumusan khusus tu kan, nampak kan? Jadi pertama tu tengok abang tengok kaum Nabi Nuh. Nikmat saya tulis tak dinyatakan. Bukan saya yang tak nyatakan, Allah tak nyatakan dalam Quran apa nikmat Nabi Nuh dapat. Tapi saya senaraikan kejahatan dia. Kalau abang buka yang surat selepasnya 246 ni kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Tengok nikmat dia, Allah bagi banyak. Kuat fizikal, sasa. Nabi yang paling kuat ni dikatakan badannya macam pokok-pokok tamar. Kaasjarin nakhli. Sasa lah. Mana-mana kabilah dia boleh kalahkan, tak ada kabilah yang boleh kalahkan dia. Hebat tak? Hebat. Dia boleh kalahkan semua kabilah yang dia jumpa, dan dia pula tak ada kabilah yang boleh kalahkan dia. Hebat. Allah bagi nikmat. Lagi apa? Kuat. Lagi apa? Boleh kepakaran dia. Lagi apa? Kepakarannya, antara kepakarannya, hebatnya boleh buat bangunan pencakar langit. Dahlah badan hebat, teknologi hebat. Allah bagi pula kebun
kebun pun hebat, bukan kebun-kebun biasa. Kita ada juga tanah-tanah datar, ya? Tanah datar, tanah paya, tanah apa ya, nak tanam pun, nak tanam nangka pun tak hidup, ya? Tanah tak subur sangat, sekadar ada. Tapi tanah yang Tuhan bagi kepada kaum Ad ini, the best tanah. Cukup dengan nakhlal jannati, dengan tanah, cukup dengan mata air. Sahabat saya beli tanah di kawasan Brogah, di Sepadan, di sebelah Selangor, ya? Tuan-tuan masuk tanah dia parking, Allah, dengan hijau dia, seka je, hijau, ada air mengalir. Apa tanda dia? Apa tanda tanah kita ada sungai air mengalir? Tanda apa tu? Tanda syurga, betul tak? Kan syurga sifatnya, kalau kita duduk syurga, apa kat bawah ada apa? Sungai mengalir, betul tak? Dalam bahasa Arab pun jannah, jannah ni kebun, ya? Syurga pun dalam bahasa Arab jannah juga, betul tak? Maknanya kalau nikmat dunia macam dah nikmat syurga. Tanah yang menghijau, ya, yang banyak pokok ni Allah bagi semua. Kaum tengok nikmat, contoh Musa 248, kaum Samud. Ni tuan-tuan pernah pergi, ya? Pergi, ya, kaum Samud ni, di border Arab Saudi atas sekali. Pergi umrah, pergi yang 10 hari ni, ajak kawan, ya? Sewa apa, GMV yang besar tu, kan? Pergi Madain Soleh, di Al-Ula namanya, di Madain Soleh, bandar Nabi Allah Soleh, kaum Samud. Tuan-tuan tengok ukiran dia. Ni cantik ni ukiran ni, ya? Halus tengok. Tuan-tuan tengok ukiran kaum Samud. Kita pelik, kenapa Petra itu termasuk dalam the 7 wonders of the world. Petra di Jordan tu, ya, Petra di Jordan tu, bukit diukir jadi istana tu, terpilih sebagai salah satu daripada 7 benda ajaib dunia. Tu Petra tu. Kalau dibandingkan Petra itu dengan kaum Samud, halus seni benanya lebih hebat Samud. Tapi dia tak termasuk 7 benda ajaib. Sebab apa? Saya tak tahulah siapa hakim yang pilih, kan? Allah bagi nikmat, ya? Dipanggil Samud ni Ashabul Hijr, geng-geng batu, otai-otai batu. Ni otai-otai kayu, kan? Bang ini dia bak kayu ni, kan? Kalau pergi mana bang kayu ni? Bali, kan? Siapa yang otai, bangsa mana yang memang buat kayu ni? Tuan-tuan buat kayu, jangan suruh bangsa-bangsa pelik buat kayu, ya? Nak buat rumah kayu, panggil contohlah kan sahabat kita orang Bangladesh. Dia bukan orang kayu, kan? Kayu ni tuan-tuan kena ambil orang Terengganu sana lah, yang kaki ukir, kan? Yang boleh buat tiang, kayu tunjuk langit, kayu yang macam-macam, kan? Nak buat rumah kayu, panggil tukang tak tepat, tak boleh lah. Dia ada orang seni dia, ada bangsa dia, ya? Jadi bangsa apa? Samud. Samud ni bukan bangsa hebat kayu, bangsa hebat batu. Satu sat bukti sebut dia Ashabul Hijr, Quran sebut bab batu. Allah sebut dalam ayat Quran wajabus sahra bil wad. Ni sifat kaum apa? Kaum Samud. Wajabus sahra bil wad. Apa dia hebat? Dia boleh potong batu ni, nak jadikan menara, jadikan istana, jadikan rumah. Allah, batu-batu keras kat Samud tu, kat Arab Saudi tu, utara Arab Saudi, border Arab Saudi dengan border Syam. Yang ketiga Allah sebut watanhitunal jibala buyutah. Boleh pahat. Potong senang, kita boleh potong tak? Ambil grinder, yang apa istilah saya pun tak faham sangat lah, ya? Kalau salah minta maaf banyak, ya? Potong saya boleh potong. Tapi nak tanahatu, nak ukir, halus, cermat, cantik, sehingga mereka digelar sebagai muluk al-hijarah, raja kepada batu, otai, ya? Hebat-hebat cendekiawan batu. Bab batu batan, bab seni bina batu, siapa otai dia? Samud. Tapi yang pelik otai batu, sembah batu, tu yang pelik. Dia yang buat batu tu, ya? Batu-batu tu dia yang ukir,
dia yang potong, depan mata dia yang potong, kan? Sebab itu disebut oleh Al-Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam kitab dia Qasasul Nabiyyin lil Atfal, disebut. Dia kata apa? Innallaha ja'alahum mulukul hijarah. Allah bagi nikmat sebab mereka ni, Thamud ni, raja-raja batu, pakar-pakar batu. Tetapi jahilnya mereka ini menyebabkan soru, jadi mereka ni ubadal hijarah. Bodohnya dia yang ubah daripada raja batu jadi hamba-hamba batu. Dia sembah batu. Nampak tak nikmat? Lagi nikmat apa? Bangsa apa lagi? Tengoklah banyak. Kaum apa lepasnya? Kaum Syuaib 250. Thamud, Ad hebat dengan kepakaran seni bina. Thamud, kaum Syuaib, orang Madian, hebat dengan perniagaan. Hebat berniaga. Siapa nak berniaga kena baca teknik berniaga gaya kaum Syuaib, Ashabul Aikah ni, Madian ni, orang Madian. Tapi belum ada lagi khusus berniaga gaya kaum Madian. Macam mana nak tipu timbangan, macam nak tipu sukatan. 251 kaum Syuaib ada yang tak dinyatakan nikmat. 252 pun Ashabul Qaryah. Baca tak Ashabul Qaryah ni? Baca ni, tiap-tiap minggu baca surah Yasin ni. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la. Kan dalam surah Yasin kisah satu kampung di Antioquia yang Allah binasakan juga. 23 kaum Tuba ataupun Ashabus Sabtu. Tahu mana Sabtu? Hari-hari sebut hari Sabtu. Sabtu tu maknanya apa Sabtu? Potong. Sabtu tu potong, putus, selesai. Apa makna Sabtu dalam bahasa Arab? Potong, putus, selesai. Banyak manalah Sabata yasbutu tu, Sabtu masuk dalam bahasa Arab. Terjemahannya, the closest word padanan dia, padanan terhampir dalam bahasa Melayu, potong, selesai, habis. Boleh? Kenapa? Sebab Allah ni jadikan bumi ini mula hari Ahad, Wahidun 1, Isnani 2, Isnin, Salasatun 3, Selasa, Arba'atun 4, hari keempat, Khamsatun 5, hari Khamis. Allah buat 6 hari. Selesai hari apa? Hari Sabtu. Hari terpotong, hari rehat, hari tak boleh buat kerja dunia, hari cuti, cuti dunia, tetapi kena ibadat. Ini undang-undang orang Bani Israel, kan? Hari Sabtu. 254 Fir'aun. Fir'aun lagi lah Allah. Nikmat apa tak dapat Fir'aun ni? Nikmat keduniaan, benda, nikmat tak sakit. Tuan-tuan hebat sakit, boleh buat batu raja CEO. Allah bagi satu je, kecil ni. Namanya batu karam. Melekat kat kita punya apa? Ginjal. Masukkan ni. Kecil ni. Berguling tuan, berguling. Kalau tuan-tuan ada insurans mahal, bolehlah pergi KPJ Columbia ke. Kalau tuan-tuan macam saya cikgu, hospital Banting, hang berguling-guling lah kat situ. Kecil je batu ni. Kena buasir kecil ni. Berak darah, luka. Hang rasa lah. Yang kata hebat sangat, kaya sangat, terai beli sembuh tengok. Allah bagi hantar sikit. Allah. Tuhan ni kalau nak azab kita tak payah gempa bumi lah. Tak payah petir. Tak boleh kencing pun tuan-tuan azab. Allah Akbar, azab. Subhanallah. Tuan-tuan pernah dengar sakit fistula? Pernah dengar? Pernah dengar bang? Sakit fistula. Fistula ni sakit, dulu kita ingat sakit lubang berak kita ni, ada lubang kita keluar lah najis kita kan, tahi kita kan. Tapi dia jahat, dia buat terung jahat. Dia luka, dia buat terung. Dia najis tu pergi tempat lain. Tempat tu tak ada lubang keluar, dia sumbat di situ. Keluar nanah.
Ya, sebab ada sisa-sisa najis kat situ. Dia menyorok kat situ. Abang tengok. Pergi Google malam ni, Google fistula. Abang masuk grup fistula, tengok azab Allah, azab. Kalau boleh beli ubat itu, tuan-tuan, jual Velfire itu. Saya nak sembuh daripada fistula. Operasi jahit 10 hari dressing. Tengok tak azab. Azab Allah. Sebab tu tuan-tuan minta banyak doa, baca lah ya. Imam baca mau ya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkan kami daripada bala yang rumit berterusan. Ada kita sakit sekali ya. Sakit apa ni? Appendix. Operate balik baik kan? Dia tak berterusan kan? Tapi ada sakit yang berterusan, tak henti-henti. Contoh apa? Dialisis kan? Sampai mati kan? Susah tu. 3 minggu sekali kan? Kena pergi. Lagi apa? Siapa nak hantar? Kalau isteri kerja? Kalau anak kerja? Nampak tak? Tu jahat. Balak Allah bagi, lantaklah Tuhan, nasiblah dia yang nak bagi kan. Tapi kalau balak yang rumit, Allah. Tonton, saya letak satu istilah. Siapa yang Allah uji satu persatu, saya letak satu istilah ya? Kalau tepat lah, kalau tak tepat tentu ya. Jangan, istilahnya apa? Jangan lelah untuk berikhtiar. Ayat biasa, jangan penat nak ikhtiar kan. Ubat sana tak sihat, ubat sini tak sihat, ubat sana tak sembuh kan. Saya bagi istilah, jangan lelah untuk ikhtiar. Betul tak ya? Sebab siapa yang lelah, dia akan putus asa, dia akan salahkan Tuhan. Satu salah Tuhan, saya bimbang, bila kita makin lemah, putus asa, syaitan akan kuasai talut jiwa kita. Betul kan? Jadi Fir'aun ni Allah ya. Kaum Qarun, harta kekayaan banyak ya. Dan yang terakhir 256, Abraha. Ni nikmat ya. Round pertama saya tak cerita nikmat lah ya. Jadi kalau kita rumuskan, ada yang Allah bagi pangkat, Allah bagi jawatan, Allah bagi harta, pandai dari segi binaan, pandai pertanian, pandai niaga. Hari ini kita lalui benda yang sama kan. Ada orang pandai niaga kaya, ada orang pandai pertanian, oh dia pandai, dia punya kebun limau bali, dia jadi sawit, dia naik 1 tan 1,000. Yang ni pula naik game sama. Ni game dulu, kini dan selama-lamanya. Kita tengok baris yang kedua, balik patah 2, 4, 5 bang. Tengok kejahatan ni. Tuhan bagi nikmat ni, dia bagi pun. Tak salah pun tuan-tuan nak buat banglo ni. Tak salah tuan-tuan ada 10 ekar harum manis. Tak salah pun. Tuan tak marah pun ya? Tentang apa? Velfire 2 biji parking. Tak marah pun. Dia yang bagi ya, Tuhan yang bagi ya nikmat. Dia kan dia pemberi nikmat. Kenapa dia marah? Soalan kedua nak tanya, kenapa dia marah? Kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Dan kau duduk kat dunia dia, kau kufur kat dia, marah dia. Dan kau dapat rezeki nikmat daripada dia, engkau syirik kat dia, tu Tuhan marah. Kau duduk bumi aku, tanah subur aku bagi, air yang mengalir, jalan aku, bukan minta bayar, bukan minta ganti. Jangan kufur, jangan ingkar, akulah pemberi nikmat. Itu aja Tuhan minta. Beriman lah. Beriman dan berterima kasih pada pemberi nikmat. Dah aku yang bagi rezeki. Kau jalan dengan Velfire kau, dengan Toyota Camry kau ni kan? Lagi apa? Kereta apa besar ni? Saya pun tak pandai nak sebut-sebut kereta besar-besar ni. Kita ada Vios saja, itu pun dah syukur sangat Altis pun dah Allah syukur sangat
Tapi kita mensyirik kat dia. Kita lupa rumah dia. Umur dah 55 dah, belum pernah jenguk Kaabah dia. Marah dia. Betul tak? Mahal ke umrah 7,000 ni? Mahal Mahal ke haji 30,000 ni? 40,000 Tuhan bagi kita. Setahun haji kita pun 80,000 kan? Kalau 20 tahun kerja, dah agaklah. Tuhan minta 10,000 kan? Pergi umrah, pergi haji 52 hari, ya? Bukan kata tak pergi, tak nak pergi, tak ada fikir nak pergi. Oh, macam mana ni? Nampak? Satu, yang next Allah baik lagi. Dah kau ni terlalai, terluka, tergelincir, Allah hantar Nabi lah. Kan? Untuk apa? Untuk bagi peringatan. Betul tak? Untuk bagi nasihat. Tak makan saman juga. Ini yang kita sebut saya ni. Dah kufur, hina Nabi, tuduh Nabi, leki Nabi, kemuncak kau cabar Nabi. Kalau betul kau Nabi, hantar azab Allah. Mana boleh itu? Nampak tak? Ni kaum-kaum ni. Ada tak kita cabar Allah akhir zaman? Ada tak? Kau cabarlah. Kau bangga dengan maksiat kau buat. Nasib baik kita umat Muhammad tuan-tuan ni. Ada orang buat ni. Tuan-tuan ada 2 orang ni, ada 3 orang. Satu yang buat maksiat, satu yang diam maksiat, satu yang nasihat. Maksiat ni ada 3 jenis manusia, ada 3 geng. Satu yang buat maksiat itu, satu yang diam, tahu tapi diam. Satu yang mancing. Orang kata jangan mancing hari Sabtu, dia mancing juga. Jenis degil. Jangan mancinglah 6 hari lain. Hari Senin, Ahad sampai Jumaat kau nak mancing lah. Satu ni jangan. Yang kata jangan sebab Allah yang kata jangan. Yang kedua, dia tahu ada geng dia ni, ada orang kampung dia mancing, tapi dia buat selamba, tak tegur. Yang ketiga, yang tegur, jangan mancing, Tuhan kata tak boleh. Soalan saya, siapa yang kena azab? 2 ni. Siapa yang selamat? 1 ni. Siapa yang tegur saya? Yang diam termasuk geng yang diranapkan Allah. Tahu tak? Sebab tu bila kita tegur, nak marah-marah, Ustaz tegur ni, nak maki-maki ya. Saya tak kisah maki Tuhan, saya bimbang maki Tuhan. Kalau Tuhan marah kat kami ni, dia hantar ranap. Kau yang buat maksiat, termasuk kami yang diam, yang sekongkol dengan maksiat. Ni, bacalah kisah ni. Ini bukan ya box office ni. Kisah Quran adalah kisah box office, ahsanal qasas, kisah yang paling bagus, kisah yang paling best, kisah yang paling evergreen, kisah Quran. Kisah lain Sang Kancil dengan Raja Sulaiman kan, itu kisah reka cipta dia nak bagi pengajar kat anak cucu kita kan. Kisah anjing yang bayar-bayar reka-reka ya. Ni Quran. Malangnya kita tak baca tuan. Baca tapi tak faham. Sambil satu contoh tuan ya. Saya santai-santai cerita, santai-santai 1 jam cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat apa yang Tuhan kamu jadikan kepada tentera-tentera bergajah? Kita berhenti ke terus? Teruskan je. Berhenti siap ke apa? Berhenti siap. Berhenti siap bang.
Sebab-sebab sekalian, kita dapat Quran ni tuan-tuan ni dah 1400. Kita dapat Quran ni dah 1400 tahun. Lama dah Quran Allah bagi kat kita ni. Tapi kita masih lagi kaji surface Quran. Bukan tak betul, betul, bagus. Ya, jangan kata ustaz kata tak betul, bagus. Kita masih lagi baru nak membaca. Baru tajwid, nak taranum sikit, betul tak? Habis yang dalam konten Quran tu bila kita pula nak baca? Kita masih belajar kelas tajwid, kita masih belajar tadarus, bagus, itu bagus, ya? Tapi itu masih surface Quran. Habis yang dalam ni, kan Quran ni untuk diamal, betul tak? Jadi kalau tak faham, saya nak ambil contoh ni, nak ambil contoh, tengok. Tapi saya tak suruh kata jadi Yahudi, bukan. Tapi tengok Yahudi, walaupun dia tak beriman, tapi dia percaya Quran ini adalah the best kitab. Tahu tak? Tengok. Tadi saya sebut kan, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah jadikan bertentera bergajah? Alam tara kaifa fa'ala alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Bila Allah marah saat tentera Abraha ni, Allah hantar kepada mereka, wa arsala alaihim, Allah hantar kepada mereka tayran, burung-burung. Allah tak hantar makhluk besar, Allah tak hantar malaikat. Allah nak bagi tahu, hang bawa gajah Afrika tu, ya, tinggi 6 kaki 6 tan je berat tu, tak heran lah Allah kata. Walaupun adalah gajah lah the best predator, segala raja segala predator. Gajah, harimau pun predator juga, haiwan pemangsa juga. Tapi ini haiwan lain pun takut dengan dia, ya, gajah. Dan Abraha ni bawa gajah Afrika, bukan gajah Asia. Orang buat banding beza. Apa beza Ustaz? Gajah paling besar gajah Afrika. Tu ambil import daripada Utopia tu, Arteria tu, bawa ke Habsyah, ke Son'a tu, bawa ke Yaman. Tuan-tuan tahu antara Afrika dengan negara Arab, Semi Arab, apa pemisahnya apa? Laut Merah. Dipanggil Bahrul Kulzum, laut yang menelan. Nama lainnya Bahrul Fir'aun, laut yang mengerikan macam Fir'aun. Laut paling banyak jerung, itulah Laut Merah tu. Banyak terumbu karang. Kawan saya mati sampai sekarang tak jumpa jenazah. Daripada Mesir nak buat umrah, ya, tak tahu Tok Agak bawa sampan kapal bot bahtera dia lalu, ya, nak lawan trik je, ya, di jenis terumbu karang yang tinggi ni, ya. Langgar pecah. Sampai sekarang dah berapa tahun? 20 tahun agaknya. Jenazah pun tak nampak. Kawasan jerung, Laut Merah. Abraha bawa tu.
Gajah tu tak tahu naik apa lah. 7 tan tu, 8 tan tu. Satu susah, betul tak? Tuan-tuan tahu tak daripada Yaman ke Kaabah ke Mekah tu, tuan-tuan tahu berapa kilometer? Tahu tak? Pernah kira tak? Tu tadi fikir. Tak apa. Tuan-tuan nanti ambil Google Map, Google tu. Tulis, ya. Pergi ke Google Map tu, tulis from Son'a daripada Yaman to Mekah. Tuan-tuan tengok berapa? 1025 kilometer. Bawa apa? Ride gajah. Kalau bawa unta biasa, memang dia raja padang pasir gajah. Kalau dia nak minum kat mana? Tiba-tiba dahaga tebu mana kat padang pasir? Pokok kaktus ada lah. Betul tak? Kalau mengamuk, pernah dengar gajah naik minyak? Walaupun saya tengok turun minyak je dia ni, bukan naik ke atas kan? Pernah nampak tak? Air mata gajah punya, air mata ke bawah. Import seberang laut Mekah daripada Afrika ke negara semenanjung Arab, Yaman, jalatan darat dah 1000 kilometer, betul? Jalatan perjalanan darat Son'a ke Mekah 1000 kilometer. Tuan-tuan tahu siapa rider? Tak tahu nama rider kepada gajah, dipanggil mehot. Pernah tak? M-A-H-O-R-T, mehot. Daripada rider kuda lah, dipanggil rider gajah ni, yang bawa duduk atas telinga kaki tu. Kadang bawa belakang telinga tu. Dia ada satu benda alat namanya angkus, yang macam sabit tu, ya? Dia akan jolok pada lubang telinga ataupun tempat-tempat yang sensitif. Gajah ni dia sakit. Import the best rider gajah. Ada dalam buku tu siapa nama dia, ya? Apa semua tu ni bukti sungguh-sungguh Abraha ni nak hancurkan Kaabah. Ada pandangan kata Abraha ni bawa 4 gajah. Supaya apa? Sebab tu bila saya tengok gambar-gambar dalam Google tentang gajah ni, banyak gajah, saya kata kau boleh lukis tapi kau tak ada sumber. Sumbernya sama ada seekor gajah sebagai depan ataupun 4 ekor gajah. Kenapa Abraha nak supaya gajah ni ikat setiap penjuru Kaabah? Kaabah ni nampak segini ni kan? Ni seekor gajah letak rantai ke arah timur, ni ke arah barat. Ke arah ni lah Hajar Aswad, Rukun Yamani, Rukun Yan. Supaya nanti bila kita ketuk gajah tadi, dia akan gajah tu ke sana kan, ke arah ni. Supaya ini Kaabah ni akan ranap sekaligus. Tu dalam kepala Abraha. Wah, hebat perancangan ni. Saya tak cerita tentera lagi berapa ribu ya. Baca sendirilah, masa tak ada. Tapi nak cerita, oh kau nak lawan Tuhan. Sungguh-sungguh ya kau nak lawan Tuhan. Tengok. Dia kena baca slow baca. Oh Allah. Apa pasal nak lawan Tuhan? Apa masalah kalau kau kaya dah, kau ada istana kat Yaman tu, Kulais tu. Duduk diam-diam dah lah. Yang kau nak, yang boleh terfikir nak runtuhkan Kaabah, pasal apa? Iri hati, ya? Ego, ya? Takabur. Ini Allah marah ni. Ababil tarmihim bihijar wa arsala alaihim. Allah antarkan burung-burung. Yang burung tu bergerak dia, datangnya nak lawan yang gajah itu dan tentera Abraha. Ababil, formasi dia, cara gerak dia ababil. Ababil bukan nama burung itu. Dia ada formasi burung itu. Tuan-tuan ada, saya sempat tengok di hujung tu ada 4 jilid tafsir Ibn Kathir. Tuan-tuan bacalah yang terjemah tu. Sebab paling senang baca kisah Al-Fil. Sebab dia duduk satu surah je, 5 ayat je. Tapi kisah Nabi Nuh, kejap surah ni, kejap kena kumpulkan, betul tak? Paling senang nak baca 13 kaum ini, paling senang nak baca ialah kisah Al-Fil. Dan juga kita tadi yang Yasin tu, Ashabul Qaryah tadi, orang-orang Antokia tu, senang. Sebab cerita je duduk kat situ je, tak payah selak sana selak sini. Tapi cerita lain, kejap sikit kat surah ini, banjirnya kat surah sini, kita kena kumpul, baru kita boleh kupas secara holistik. Tadi tuan-tuan pernah tengok tak armada laut Amerika? Pernah nampak? Kapal perang tu mendarat kat mana? Teluk Parsi. Macam mana kapal-kapal jet-jet pejuang dia bergerak kan? Sama ada secara rawak serang Iraq, Baghdad, atau secara battalion kelompok 10 kapal terbang 10 atau secara macam-macam lah. Itulah formasi ababil.
Mereka baca teknik perang Quran. Kita baca apa? Tu formasi gerak. Tarmihim bihijaratin. Yang jet-jet ababil ini, burung lah dulu burung ya, yang bawa, yang melontar, yang serang. Tarmihim bawa batu, bawa peluru. Kat bawah kan, peluru bawah kan. Dulu ababil bawa macam mana? Paruh dan juga ni kan. Bihijaratin batu. Batu tu apa? Min sijil, daripada sijil. Apa tu sijil? Buka tafsir. Gabungan batu yang dibakar dan tanah yang dibakar. Jangan kata saya goreng. Saya bukan goreng Quran ni. Saya buat tafsir. Kami buat YouTube, rakam 60,000 orang tengok. Insa 154,000 view. Dia kata saya goreng. Tak ada. Saya bukan chef nak goreng Quran. Saya buka tafsir Al-Qurtubi. Saya buka tafsir Ibn Kathir. Saya baca Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi. Saya baca Abu Hasan Ali Ad-Danawi. Saya buka kitab-kitab muktabar umat Islam. Kerja saya cuma pindah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu supaya buku ini diboleh oleh orang yang tak boleh bahasa. Nak share ilmu saja. Kalau tuan-tuan boleh baca bahasa Arab, tak payah baca buku ni. Pergi ambil sendiri. Ambil berujuk asal. Tapi kalau tak boleh, kena baca buku ni lah. Sijil. Dia kata apa? Batu dan tanah yang dibakar. Tuan-tuan tahu, batu campur tanah bakar. Tuan-tuan kalau saya silap, tuan-tuan minta maaf kok ada XX apa ni, pegawai waran 1, pegawai waran 2, saya bimbang juga. Kita ustaz, kita bukanlah mengkaji dalam sangat. Bidang saya bahasa Arab. Tiba-tiba masuk ilmu ketenteraan kan salah, tegur je lah, tak ada masalah. Jangan maki saya sudah. Keluar-keluar ustaz, jangan makilah, cakap elok. Ustaz salah tak apa, saya terima insya-Allah. Tapi nak cerita ilmu saya, tanah yang dibakar campur batu ya, ambil dua sifat ini. Ambil sifat batu untuk bawa sifat pejal. Ambil sifat tanah, tanah ni tahan haba. Tuan-tuan pernah makan tak? Makan dalam klepot, pernah? Kan? Makan apa? Kari asam pedas. Apa ni? Ikan pari asam pedas lah kan? Kenapa bekas ini dia tak daripada besi? Kenapa bekas ini daripada tanah liat? Klepot kan? Tanah liat kan? Kenapa? Supaya apa, dia tahan haba, lambat sejuk. Ni kita punya apa, asam pedas pari kita tu ya? Sebab batu ni compare dengan tanah. Batu ni kalau kita bakar, dia cepat panas dan dia cepat sejuk. Dia tak boleh tahan haba lama. Kita bakar, ambil batu seketul, bakar, panas, bukan panas kan, tapi kita letak sejuk lah dia. Dia cuma ada sifat pejal. Tanah ni kita bakar lambat. Cuba tuan-tuan tanah pergi abun, tanah bakar tanah gambut, tak hidup-hidup kan? Kena letak tayar pula baru hidup kan? Tapi kalau dia dah terbakar, nak mati kan senang tak? Api dah padam, letak kaki tu masuk dalam kaki tu, nampak api tak ada dah, tapi haba ada tak? Jadi ambil dua gabungan, padu, ambil sifat tanah batu, tahan haba, ambil sifat tanah, gabung, pup, jadi belerang bang, jadi peluru. Nampak tak Yahudi kaji? Tak. Kita Ustaz itu ikhfa hakiki. Betul lah ikhfa hakiki lah. Mesti je betul lah ikhfa hakiki, dua harakat, betul lah. Tak apalah, bacalah itu. Tapi Quran ini lebih daripada itu Allah nak. Tarmihim bimithli faja'alahum, yang batu tu besar kacang dal ni. Letak kat paruh, letak kat kaki. Ada orang marah saya juga, tengoklah ustaz ni nak goreng sampai garing, dia kata. Kalaulah batu daripada neraka panas, letak kat paruh, melecurlah burung tu, pula dah. Kau baca mujizat Quran ke, kau baca kitab komik, kitab apa lu kita zaman kecil, kitab apa lu, Bambino, apa pernah baca Bambino lu? Pernah baca tak kitab gila-gila? Pernah baca tak kitab apa lu? Zaman kita kecil-kecil kitab apa? Bambino dah kan lu kan? Ini bukan kita mensyarah cerita rakyat. Kita mensyarah kisah mukjizat Quran.
Tak timbul isu logik tak logik. Dia semua adalah di luar logik. Apa itu mukjizat? Perkara luar biasa yang tidak boleh ditawar atau ditentang. Itu kan mukjizat. Sifat peluru tu dal itu, yang saya kena dal, kocang dal tu, kena kat mana kena tembus. Kena kepala gajah tembus. Bukan tembus terus masuk tanah, tak ditemui. Kena pada bahu, tembus keluar ni. Dan dia masuk, dia akan heret semua organ dalaman yang lalu. Itu yang jadi kasfim makul. Bila kena tembus, dia luruhkan tulang dan juga kulit dan yang isi tu seperti jadi daun-daun yang dimakan. Tengok pergi mana-mana kebun kawan-kawan ni, tengok pokok yang senang gambar dimakan ni, pokok jambu madu. Tengok daun ni, susah jaga jambu madu ni ya? Pokok apa? Limau tu, limau yang buat tom yam tu. Limau apa? Limau apa buat tom yam? Allah, ni mesti main beli kat pasar. Pokok apa? Limau apa? Limau purut dah. Tengok, try tanam, tengok limau purut dah. Habis spray ya? Tengok Allah bagi ya? Sikit tuan-tuan ya, kita nak habiskan ya. Sebelum 9 suku ni kita nak habis ya. Tengoklah sikit lah ya. Nanti dah beli, saya tak baca ya. Tengok 2451 contoh je ya. Tadi kita Allah sebut nikmat kan, Allah sebut kejahatan mereka kan. Jahat ni sama ada jahat pada Allah. Zalim ya, zalim ni melampaui batas, sama ada pada Allah, tak nak sembah Allah, kufur. Zalim kepada Nabi, lawan Nabi, ejek Nabi, tuduh Nabi gila, Nabi macam-macam tuduh Nabi. Yang kita zalim sesama makhluk. Tu punca Allah marah tadi. Lalu Allah ni bila marah kemuncaknya, Allah dah kasih, dah bagi nikmat, dah bagi peringatan antar Nabi. Lawan juga Nabi Nuh angkat tangan, Ya Rabbi, la tadal fil ardi minal kafirin dayyara. Nabi pun surrender. 950 tahun bagi peluang dakwah, tak nak dengar. Akhir Nabi Nuh angkat tangan, Ya Allah, kau hancurkan puak ni. Allah pun restu, Allah terima. Layak dah. Selepas peluang yang diberi, tempoh yang cukup. Kita kaji sekejap last, tengok macam mana bentuk azab Allah. Tengok Taufan dulu, 1, 2, 4, 5 ya? Biasa kan baca kan, apa yang meruntuhkan kaum Nabi Nuh? Taufan. Tahu tak Taufan tu apa? Angin Taufan. Betul ke Taufan tu angin ke air? Kaum Nabi Nuh dihancur dengan apa? Air kan, banjir besar. Jadi Taufan ialah banjir besar, bukan angin. Kita terjemah angin Taufan tak. Apa bukti besar Ustaz? Kita baca Quran. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tengok cerita banjir dulu. Cerita banjir dulu ya, Taufan tu kan. Taufan ialah banjir besar. Sumbernya mix gabungan antara air yang daripada tanah yang memancut-mancut dan hujan lebat yang tak berhenti. Kalau hujan lebat, dia air itu serap, tak banjir ya. Apa sebab Taufan? Pernah nampak orang tawaf? Pusing kan? Jadi Taufan ialah air yang mengelilingi, kan tawaf tu berpusing, mengelilingi. Jadi kondisi banjir tu mengelilingi, tak ada daratan yang kita jumpai. Seolah-olah banjir ni dia darat. Betul tak? Banjir darat kan? Daratan yang bergenang air tu banjir. Ni kena Bandar Puteri ni, darat ni padang tu, tiba air naik, tu kita panggil banjir. Kalau kat laut banyak air, mana orang panggil banjir? Laut lah. Betul tak? Jadi banjir ni, daratan ini melangkumi, mengelilingi semua, tak ada. Pokok, haiwan, manusia, binatang, bukit, semua tenggelam. Tu banjirnya dulu ya, banjir. Jadi banjir besar kan? Itu sini banjir tak ni? Bulan 12. Tinggi mana banjir sini? Sekaki? 2 kaki? 2 kaki? Berapa kaki bang? Ha? Bandar Puteri tak banjir? Kata banjir Kelang. Rumah bang banjir bang? Tak masuk air? Tinggi mana bang? Sekaki ni. Sekaki ni je. Berapa hari bang duduk di sekolah tumpang? Tak ada. Ya, tengok ya. Ni kita nak cerita buat bayangan ni.
2 kaki ni kelang kabut. Tak sampai semeter pun 2 kaki ni. Kalau setinggi gunung. Allah. Ada orang belanja saya. Tuan-tuan dah tak payah belanja dah. Dah ada orang pernah belanja saya. Naik krus Pelabuhan Kelang tu bang. Pergi ke Krabi, naik laut 4 hari 4 malam. 2 hari pergi sampai daripada Krabi, Pulau Pinang sehingga ke Thailand, sehingga ke Phuket, sehingga sampai Krabi, naik laut. Saya tak pernah naik motor. Saya naik tu krusus 10 tingkat tu. Nak maghrib, nak ni, saya pergi tengok atas. Tengok di tengah-tengah lautan. Kita orang, kita tak biasa dengan laut. Bukan kita anak nelayan, ya. Jadi saya tengok, remang tengok. Ya Allah. Fikir macam-macam ni, kalau sampai macam Titanic, karam mati aku kat sini. Di tengah laut. Tak nampak tepian. Satu benda yang ngerikan. Nampak hitam. Ya Allah. Ni berlaku, ya. Jadi suasana itu pun dah ngeri. Wa tajri bihim. Jadi semua ranab mati yang selamat atas jadi taufat itu hanyalah kapal besar, bahtera fulk Nabi Nuh. Itu aja yang berjalan. Yang berjalan tu atas banjir besar yang macam laut tadi, yang berombak. Tuan-tuan tahu berapa besar ombak tu? Allah sebut fi maujin kal jibal. Ombak tu setinggi gunung. Banjir tu tutup gunung dah. Ombak ya. Gunung ni berapa kaki? Ada sini geng-geng hiking ni ada. Saya tak pernah lah naik Bukit Broga, bukit saya tak pernah. Ya? Saya pernah naik 2 kali Bukit Gua Thur, Bukit Jabal Nur, Gua Thur. Saya naik Bukit Jabal Thur, Gua Thur. Saya naik Jabal Nur, Gua Hira saya pernah naik. Lain bukit saya tak pernah naik. Gua Hira 100 kaki, 1000 kaki, 900 lebih. Gua Thur 1511 kaki. Saya naik 2 jam, naik 2 jam turun. Tu tinggi ombak. Ada sini anak nelayan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Mungkin istilah tak sama ya. Dipanggil ombak 3 beradik. Pernah dengar? Tak pernah dengar ya? Ni bukan orang laut ya. Pernah dengar ya? Orang laut biasalah ya. Saya ketika buat buku ni, ketika buat kita kaum Nuh ni, kita tak tahu cerita laut. Tuan-tuan tahu. Saya berguru dengan tekong hebat, nak tua, nak pencen dah kat Kuala Perlis. Takut cerita saya salah. Tanya dia ombak macam mana, arus macam mana, laut macam mana ya. Saya tanya dengan dia ya. Abang pergi Morit tu, tengok ombak kan, best tak? Kalau kita tengah mandi kan, tertolak kan. Tu baru sekaki tu. Kalau semeter, naik. Kalau semeter dah suruh naik dah kan, takut dia tarik kita kan. Baru semeter ni bang. Kalau 3 meter, kalau 4 meter, itu ombak yang datang seorang, tunggal. Ni ombak 3 balik, datang sana bergelaga. Kalau kena kapal pecah. Kalau abang pergi mancing, sekali-sekali rasa nak mancing ya? Ikut kawan, jomlah mancing, jomlah ikut dia. Abang pergi ni, tengah laut, direzekikan bertembung dengan ombak 3 beradik. Abang kenal itu ombak 3 beradik. Tengok, kecut perut dah. Tengok, belum dia sampai. Sebab tahu dah, ini kalau kena kapal, confirm pecah. Kalau ada tong minyak tu pegang lah. Kalau ada baju pegang lah cepat-cepat. Tapi tak tahulah berapa lama karam. Itu ombak 3 beradik yang baru 3 meter. Ini yang setinggi gunung. Azab tu nama azab. Berapa hari? 150 hari banjir. Siapa yang pernah saya banjir 3 hari duduk di pusat banjir tu, 3 hari, azab tak? 3 hari 30 hari 150 hari azab tuan-tuan. Ni saya cerita kena rumah saya banjir hari tu lah. Saya cerita Allah. Saya keluar sikit, ambil pengajaran ya. Saya tak nak umpat orang. Ni tempat mulia masjid kan. Saya nak tuan-tuan rasa pengajaran.
Betul, mantan menteri, Perdana Menteri kena 12 tahun penjara, betul? Orang kata tolak cuti, tolak apa, jadilah 8 tahun, betul? Orang pun kata Allah ni VIP dapat istimewa best. Saya tanya satu soalan, best ke duduk dalam penjara? Walaupun katil emas, walaupun dibagi Astro, semua channel ada, best tak bang? Saya tanya semua soalan, best tak? Tak ada yang best bang. Sebab apa? Dalam penjara. Tak ada bini kat sebelah, betul? Tak ada cucu kat sebelah, betul? Tak ada besar-besar nak pergi ngeteh, betul? Orang yang di penjara, nanti abang ada masa, abang buka Google tu bang, tulis nama Muhammad Zulkifli Syafi'i, Sosma, abang buka nanti. Nantilah awak nak baca. Dia 2 tahun. Nasib tak baik, saya baca. Berita ni bukan benda rahsia, benda tersohor dalam sejarah ni. Ya? Dia nasib tak baik, dia derma 200. Tapi yang dia derma tu, bank in tu, kawan tu terlibat dengan IS di Suria. Jadi terlibat, dikata dituduh terlibat membantu keganasan. Kena berapa tahun bang? Abang baca lah sejarah tu. Muhammad Zulkifli Syafi'i. Derma apa? 200 je. Tu saya baca. 1 malam di penjara. Ya, di penjara 1 malam. Ni cerita, ini jawapan orang yang pernah penjara. 1 malam di penjara bersamaan 4 malam di luar. Faham tak maksudnya? 1 malam duduk dalam penjara, duduk dalam bilik 10 tu, ada seorang-seorang tu, ya, sama dengan 4 malam kat luar. Abang nak tengok ni sekarang dah 9 suku ni. Kenapa rasa lama secara cepat? Dah 9 suku dah. Saya cerita tak banyak lagi saya boleh cerita dia kan. Dah 10. Sebab apa? Saya duduk di luar penjara. Tapi kalau saya dalam penjara, ya Allah, baru 9 suku, bila pula 10 suku kan? Dulu lepas SPM saya kerja kilang kat Puasa Gudang. Kilang timah. Ya? Hari pertama masuk pukul 7 di Masai. Masuk pukul 7, keluar maghrib, keluar pukul 7. Berdiri. Jam tu, ya Allah, azab. Betul tak? Ya Allah, baru 9.30. Kan? Tuan-tuan yang punya kerja kilang pernah kan rasa kan? 20 tahun kerja kilang kan? Baru 10.30, ya Allah, lambatnya. Dah kita dah ngantuk ini. Baru 2.30. Boleh balik 6.30. Lagi setengah jam. Azabnya, ya Allah, macam tak gerak ke minit ni. Tengok. Orang sakit, orang kerja boring, orang dalam penjara, jam dia walaupun sama, lajunya tak sama geraknya. Betul tak tuan? Ni hari Senin kan? Pejam mata besok, dah Senin lagi. Sebab apa? Kita kat luar. Maaf, dah Senin dah. Sekarang dah umur 46, tahun depan dah 48. Dah 52, pencet dah. Sebab apa? Kat luar. Cuba rasa 8 tahun dalam penjara. Nak kalender pun hari pertama, baru 2 hari, 3 hari. Allah. Jadi 150 hari panjang bagi orang yang kena banjir. Ada kaum-kaum yang lain, tengok sikit ya, kaum Nabi, kaum Thamud, kaum Hud, Allah hantar degil punya orang ni. Allah bagi 3 tahun. Tengok, ada yang Allah uji air. Yang ni Allah uji dengan angin. Kaum Thamud, kaum Ad, surat 247. 3 tahun tak hujan. Yang tadi terlebih air. Yang ni nak air. 3 tahun tak hujan. Kaum Nabi Nuh tadi sampai banjir kan, terlebih air pula. Sebab tu kan orang Melayu sebut, kecil adalah kawan, besar lawan. 3 tahun tak jumpa air. Padang pasir tuan-tuan dia panas. Saya rasa padang pasir, saya buat haji tahun 1997. Daripada Syam, Jordan sampai ke Mekah ni, lalu padang pasir ni, saya tahu nilai setitik air bagi orang padang pasir. Jangan compare kat Taman Bandar Puteri ni. Beli ada kan, ada konsep lah, ada kan banyak kan. Ni rasa, ini rasa Allah macam nyawa ni, banyak ni. 3 tahun tak hujan. Apa mereka tunggu depan rumah? Awan. Langit ada, tapi nak tunggu awan. Sebab awan tu tanda nak hujan je lah. Awan jadi hitam. Bila awan tu datang hitam, mereka pun sukalah.
Hebe hore ni nak hujan dah ni, 3 tahun tunggu. Tapi Nabi Hud tahu yang datang tu bukan awan rahmat. Ya? Allah hantar, ya? Allah hantar awan, yang datang Allah hantar ialah angin. Angin yang sangat sejuk, mencucuk, melampau batas. Tadi saya sebut, semua benda sikit kawan, banyak lawan. Yang dibinasakan air, no. Fir'aun tenggelam. Yang dibinasakan dengan angin banyak. Ni salah satunya ialah kaum Hud, Thamud, dengan suara pekikan, mati terbongkang itu. Kaum siapa? Ashabul Qaryah, yang diterbalik bumi. Tanah jadi langit, langit jadi tanah. Kaum Nabi Lut. Kenapa? Sebab perangai kau terbalik. Ada 2 saja binatang yang boleh berzina, main laki-laki, jantan-jantan, betina. 2 binatang. Kalau ada sini ada zoologi, minta maaf, salah-salah. Ikut bacaan saya, ya? Ilmu zoologi sikit saya baca. Ada 2 binatang saja yang tergamak ada nafsu, jantan dengan jantan, betina dengan betina. 1 babi, 2 keledai. Yang ketiga kaum Lut. Bukan Allah tak kasih kamu ada nafsu, tapi Allah bagi jalan dia, betul tak? Perempuan nikah, tu lorong dia, automatik jadi benda suci, halal, dapat pahala. Tapi yang kau redah dengan laki ni apa? Jadi tabiat terbalik kau ni, Allah azab pun terbalik bumi. Nampak tak? Tapi Lut ni, kaum Nabi Lut ni, kaum Sodom, 3 das pakaikan, terbalik bumi. Allah bagi hujan sijil tadi, ya? Ada yang Allah ubah azab jadi monyet. Siapa dia? Ashabus Sabtu kan? Saya nak tutup tontonnya. Allah azab dengan api, dengan air. Allah azab dengan angin. Allah azab tenggelam, ya? Qarun, ya, tenggelam rumah dan dia sekali, harta dia sekali tenggelam. Ada satu lagi yang Allah simpan standby, Allah reservekan. 4 unsur besar ni, api, air, angin kan, air, api. 4 Allah dah, 3 Allah dah guna, 1 Allah reserve. Apa dia? Api. Nak bagi kat siapa tu? Ahli neraka. Tuan-tuan tahu tak Nabi Nuh ni, Allah Nabi Nuh, sepatutnya Nabi Nuh tahu bahawa orang kafir tak boleh naik bahtera dia. Tahu kan? Yang Allah suruh pilih naik bahtera ni orang yang beriman saja, betul? Dia tahu tak anak dia tu Kan'an itu kafir? Dia tahu tak? Dia tahu. Macam mak dia kafir, tak nak ikut Nabi Nuh, betul? Kenapa dia panggil? Buka surah Hud ayat 42. Ya bunayyarkam ma'ana, hai anak kesayangku, marilah naik bersama ayah. Dia tahu tak dia tak boleh naik? Syarat naik mesti beriman, betul? Kenapa dia panggil? Kenapa dia panggil? Tu Quran suruh fikir kan? Tolak lah macam orang lain lah. Itulah naluri seorang ayah kan. Masih ada baki, belas, ihsan. Saya baca tafsir ni bukan nak logik saya. Ni saya aju soalan ni, saya nak jawab bukan dengan logik. Nuh tahu bahawa anak dia akan mati kat dunia dengan sebab siksaan banjir. Berapa lama tuan-tuan boleh terselam dalam air? 2 minit? 3 minit? Tahu tak azab lemas itu? Lemas, azab Dia tahu lemas, azab tenggelam ni menyakitkan, azab. Betul? Tapi dia tahu azab api lebih sakit daripada azab air. Naluri bapa ni usaha, try juga supaya anak kau selamat daripada azab api. Sebab dia tahu tak ada orang boleh tahan azab neraka. Faham tak?
Jadi tuan-tuan, yang api tenggelam banjir jadi kera ni, Allah dah delete dah. Ini untuk pengajar, kau baca je dah tak ada dah. Tapi Allah bagi kita juga peluang satu lagi, azab api neraka. Jadi buku ini bukan buku once upon a time, pada zaman dahulu tu. No. Buku nak beritahu Quran ini cerita dia evergreen, dia valid dia sampai kiamat, untuk pedoman kat kita. Baca dengan hati, baca Allah. Ini banyak pengajaran. Tuan-tuan, jadilah orang yang datang masjid. Baguslah tuan-tuan, datang masjid, sembahyang. Saya tak tahu, mungkin tuan-tuan ada CEO kilang, manager, pengarah, pengalaman kan? Saya tak tahu, saya tak dan tanya. Dan saya tak nak tanya pun. Tuan ada doktor ke ada PhD, rezekilah, nikmat masing-masing kan. Anak pandai, ada anak yang tak pandai, itu nikmat masing-masing. Tapi tuan-tuan, ni orang yang berjaya ni, hum uqala fi dunia, mereka ni lah orang-orang cerdik pandai dunia. Tetapi apa? Aghbiya fi din, tapi mereka ini orang yang dungu bab agama. Jadi dalam Islam ni tak penting kau pandai mana, cerdik mana. Yang risau kamu tak faham, tak gerti agama. Ini pengajaran. Yang kedua, saya nak tutup pengajaran. Tuan-tuan, kerja kita besar banyak, tu kat belakang-belakang. Saya selalu pesan pada anak-anak tuan-tuan kat sekolah Hishamuddin tu, kalau saya ceramah, sekali nama kau dibinkan dengan Kasim ni, kau hit Kasim ni sampai pada masyarakat. Sekali kau lahir ni, kau daftar di Jabatan Pendaftaran Fatimah binti Ali, selama-lama sampai kiamat kau heret nama Ali ini. Kalau kau baik, kau heret Ali ke syurga. Kalau kau jahat, kau heret Ali ini, dah dia susah kat dunia, kau heret pula dia ke akhirat. Kita pula, tuan-tuan, abai sana, kita lelaki, tuan-tuan, tuan-tuan kaya, Velfire, tuan-tuan kita tak boleh tidur lina. Belakang kita ni bawa binti kita ni ada 4-5 orang, 6 orang. Saya tak tahu apa dia buat. Mereka 5A UPSR, mereka pandai PSRA, mereka ada kerja, tapi saya tak tahu sembahyang dia macam mana. Betul tak tuan-tuan? Saya tak tahu akhlak dia. Kita tak tahu akhlak dia di luar rumah. Kita tak tahu akhlak nanti dengan masyarakat. Kita hanya serve, kita didik dia untuk dia pandai, untuk kehidupan diri dia sendiri je. Dia pandai periksa, dia ada kerja, tapi kita tak jadi dia hadam kepada umat. Kita tak jadikan dia. Betul tak? Siapa yang di sini ada latih anak, bela anak, didik anak ni untuk jadi khidmat untuk agama? Siapa dia? Tak ada, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan ni, didik anak susah payah, hantar pagi sekolah, balik tengah hari, hantar balik sekolah agama petang, masuk nanti ambil ulang alik, kejap UiTM Syaklah, USEM ke mana. Tuan-tuan latih dia ni untuk dia berjaya, untuk diri dia saja sebenarnya. Betul tak tuan-tuan? Abah kakak berjaya, nanti akak jadi senang, kerja senang, ada pencen, bla bla bla, cukup. Kita tak pernah pun kata dia untuk khidmat untuk umat, tak ada. Abah nak engkau berjaya, engkau jadi khadam pada umat, tak ada. Jadi tuan-tuan, jaga-jaga banyak. Mudah-mudahan nasihat ini berguna untuk saya. Kalau kita mati pejam mata pun tak selesai kerja kita. Sebab ada belakang-belakang yang kita tumpang nama kita ni kan, kita akan bawa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi asbab-asbab untuk kita mudah masuk syurga Allah. Mudah-mudahan isteri kita menjadi asbab-asbab yang boleh bantu kita untuk mensegerakan kita masuk syurga Allah. Mudah-mudahan kita jadi kepala-kepala, ketua-ketua keluarga yang kita boleh angkut anak-anak kita, isteri kita, anak cucu kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita ke syurga Allah SWT. Mudah-mudahan tazkirah kuliah pada malam ini ada manfaat, ada kebaikannya. Semuanya dengan izin Allah. Yang salah, yang silap adalah kelemahan saya. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada yang terkurang, terkasar, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Minta maaf tanya sikit je. Yang pertama tuan-tuan, ni buku saya adalah, ni buku terbaru saya yang ke-17. Ada kalau dari keluar. Tuan-tuan yang nak pergi umrah, saya ada buat satu buku, buku umrah ni. Mana nak pergi. Buku umrah ni bukan buku umrah sebenarnya. Buku ziarah. Kalau tuan-tuan rasa nak ziarah kubur Khadijah,
rasa nak pergi ni, saya cerita rahsia dia. Ya. Jadi tuan-tuan pergi 4 hari di Madinah kan, bukan saja masuk Masjid Nabawi kan, nak kat mana nak tengok ziarah kubur Nabi, saya buatlah buku ni. Kat Mekah pun sama, ya. Tuan-tuan boleh pilih hotel mana tuan-tuan suka. Tapi kalau saya ada satu hotel yang tuan-tuan kena duduk di situ, sebab hotel itu dulu adalah rumah Abu Bakar. Ya. Jadi orang yang pergi umrah dengan ilmu tak sama dengan orang yang pergi umrah juga, tapi dia tak ada ilmu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang berminat. Terima kasih.